Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Lebih 27,000 calon berjaya mendapat tawaran atau layak untuk diberi surat tawaran sejak jelajah pendidikan Bumiputra dilancarkan Perdana Menteri 21 Mac lalu. Siri jelajah ke-56 kawasan di seluruh negara itu memberi peluang kedua kepada pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM, sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM, lepasan matrikulasi dan asasi sejak 2012 yang belum mendapat tempat untuk melanjutkan pelajaran mendaftar dengan institusi pengajian tinggi. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Jelajah Pendidikan Bumiputra, Tan Sri Profesor Dr. Sahul Hamid Abu Bakar, 189 institusi pengajian tinggi awam dan swasta menyertai jelajah kali ini. Usaha mengubah nasib anak-anak Bumiputra miskin menerusi pendidikan ini menyasarkan 50,000 lepasan sekolah, terutamanya di luar bandar, miskin dan tercicir diberi tawaran oleh 13 rakan strategik dan 18 universiti awam yang mengambil bahagian. Adalah untuk bantu anak miskin desa yang tak sanggup sampai ke universiti. Sebab tahun lepas kami mendapati begitu ramai anak miskin yang tak isi borang UPU pun. Sebab wifi tak ada, ada yang result bagus tapi tak sampai ke universiti sebab miskin. Jadi itulah tujuan yang amat bermakna Perdana Menteri adalah untuk bantu orang-orang yang kedudukan rendah supaya kita boleh mengubah nasib mereka. Jelajah itu turut menawarkan kursus bagi pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET di institusi seperti Giat Mara, Kolej Universiti Politek Mara, Institut Kemahiran Mara, Kolej Kemahiran Tinggi Mara dan Kolej Komuniti. Kita boleh tengok mana yang kita peluang nak sambung belajar. Macam saya minat akaun. Mungkin saya boleh pergi universiti yang mana dia tawarkan program akaun. So saya bolehlah tunjuk result saya, lepas tu saya sambung. Mencari kos-kos yang saya boleh mohon, universiti yang ada tawarkan kos-kos yang saya boleh tawarkan lah. Yang saya boleh lanjutkan pelajaran dan bidang yang saya suka lah. Saya telah mohon KPM dan KPM dengan Giat Mara. Saya ambil bahagian elektrik. Saya harap kos yang saya ambil tu dapat diterima. Dalam jelajah pendidikan Bumiputra di SMK Mushi Abdullah Batu Berendam Melaka, lebih 2,000 orang mendaftar menyertainya. Persekutuan Silat Kebangsaan Pesaka menyasarkan semua sekolah di negara ini mempunyai sekurang-kurangnya satu persatuan silat menjelang 2020. Menurut Presiden Pesaka, Tan Sri Muhammad Ali Rustam, program Satu Sekolah Satu Silat itu mampu dicapai menerusi komitmen berterusan pengurusan sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Setakat ini lebih 1,200 sekolah daripada 10,000 jumlah keseluruhan sekolah di seluruh negara telah mempunyai persatuan silat. Inisiatif itu bertujuan memastikan seni bela diri warisan bangsa Melayu itu terus dimartabatkan. Inilah sikit sumbangan kita kepada NT50 untuk melihat anak-anak muda kita terus menyumbang secara produktif dan efektif dan berkualiti bagi negara kita. Beliau ditemui media pada program Satu Sekolah Satu Silat peringkat Parlimen Bukit Katil di Aikro. Pesaka telah menyediakan jurulatih silat yang secukupnya untuk tujuan itu. Silat Satu Sekolah ni dapat membina jati diri saya dan rakan-rakan sekalian. Lepas tu kita dapat menaikkan taraf kurikulum kat sekolah. Saya dapat belajar untuk mempertahankan diri. Saya dapat belajar benda baru. Timba ilmu yang barulah sebab tu. Dapat belajar erti keharmonian dalam masyarakat. Macam kalau kita bersilat ni, kita akan mengeratkan hubungan silaturahim.
Adat berendoi masih menjadi amalan sebahagian masyarakat Melayu apabila dianugerahkan cahaya mata. Namun, ia semakin ditelan zaman dan sudah tidak ramai mengamalkannya kerana ramai yang tidak memahami fungsinya. Berendoi atau acara naik buai dalam kalangan masyarakat Melayu bertujuan menzahirkan rasa syukur kerana dikurniakan zuriat. Serentak itu, kenduri kesyukuran diadakan bagi mendoakan anak itu diberi perlindungan Allah. Kerana ingin mengembalikan semula suasana tersebut, sepasang suami isteri Muhammad Syukur Mat Ali 42 tahun dan Hanum Kasim 36 tahun dari kampung Kelubi Jasin mengadakan majlis berendoi untuk anak keempat mereka, Muhammad Irsyad Mirza Muhammad Syukur yang baru sebulan dilahirkan. Yang saya dengar tadilah lirik-lirik lagu lirik-lirik lagu daripada Kumpulan Mahabang tadi banyak kepada kita, dekat kepada lirik yang lirik ketuhanan Islam. Jadi secara tak langsung mungkin dengan izin Allah SWT, apa yang disampaikan oleh Kumpulan Mahabang tadi, lirik tersebut akan meresap ke dalam anak saya yang keempat ini. Berendoi ini memang patut diteruskan untuk generasi akan datang. Mungkin kalau kita tak buat macam ni, generasi akan datang tak akan tahu. Pandangan saya, berendoi ini memang baguslah. So nanti generasi akan datang, kita boleh teruskan pada masa akan datang. Laporan itu mengakhiri litas langsung dari Melaka. Kita kembali kepada rakan penyampai di Studio 3 Angkasa Puri untuk berita seterusnya.